Assalamualaikum. Dalam video ini, saya akan menerangkan mengenai adab bertamu menurut Al-Quran. Adab merupakan salah satu perkara yang sangat diketengahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan sempurnanya adab, maka sempurnalah juga akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 24 hingga 27 yang bermaksud, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, iaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silalah kamu makan. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau menyatakan bahawa Imam Ahmad dan sekelompok ulama berpendapat bahawa adalah wajib untuk menyambut kedatangan tetamu. Hal ini adalah berdasarkan ayat, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, iaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Seterusnya, kita haruslah menjawab salam yang diterima dengan salam yang lebih baik atau seperti mana salam yang diterima. Hal ini berdasarkan ayat Az-Zariyat tadi yang bermaksud, lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Penggunaan harakah dhammah lebih kuat dan kekal daripada penggunaan harakah fathah. Hal ini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim AS menjawab salam malaikat dengan salam yang lebih baik. Selain itu, kita haruslah bersopan santun dan bersifat ramah dengan tetamu. Ayat daripada surah Az-Zariyat tadi yang bermaksud, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silalah kamu makan. Ayat tersebut menunjukkan sifat Nabi Ibrahim AS yang peramah dan sangat bersopan santun dalam menawarkan sesuatu. Dapat disimpulkan juga beberapa adab bertamu yang lain. Antaranya ialah, kita sewajarnya menjamu tetamu secara cepat dan secara sembunyi tanpa perlu bertanya atau diminta. Baginda menyambut tetamu dengan cepat ketika mereka tidak menyenarinya. Akhir sekali, adab bertamu yang diperoleh daripada ayat yang dinyatakan tadi ialah, kita mestilah meletakkan makanan dekat dengan tetamu dan bukannya meletakkan makanan di satu tempat dan menyuruh tetamu untuk mendekatinya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan adab bertamu yang seterusnya adalah daripada surah Al-Ahzab ayat 53 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memanjangkan percakapan. Daripada penerangan surah Al-Ahzab ayat 53 tadi, dapat disimpulkan bahawa kita mestilah meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi menunjukkan pengharaman terhadap kaum mukminin untuk memasuki rumah Rasulullah SAW tanpa izin, sebagaimana yang dilakukan mereka sewaktu zaman jahiliyah dan di saat permulaan Islam. Seterusnya, masyarakat tidak boleh mendatangi walimah atau melawat tanpa diundang, ataupun datang terlalu awal. Apabila diundang, maka haruslah diperkenankan undangan tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak. Akhir sekali, kita hendaklah segera meninggalkan tempat dan tidak terlalu leka berbicara. Namun, jika tuan rumah menganjurkan untuk tetap tinggal atau tradisi masyarakat setempat memang sedemikian, maka dibolehkan sahaja. Hal ini disebabkan oleh alasan yang menjadi dasar halangan tersebut tidak ada.
Perkara ini adalah berdasarkan ayat tadi yang bermaksud tanpa asyik memanjangkan percakapan. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan adab tetamu yang seterusnya adalah daripada surah An-Nur ayat 58 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak, lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepadamu 3 kali dalam satu hari, iaitu sebelum solat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaianmu di tengah hari, dan sesudah solat isyak. Daripada penerangan surah An-Nur ayat 58 tadi, dapat disimpulkan bahawa adalah dilarang untuk bertamu pada 3 waktu, iaitu sebelum solat subuh, pada waktu rehat tengah hari dan sesudah solat isyak. Manusia ketika-tiga waktu tersebut sedang tidur dan berehat dan juga sedang melakukan aktiviti peribadi mereka. Apabila seseorang diundang untuk menghadiri makan tengah hari atau makan malam, maka hal ini tidak termasuk dalam larangan tersebut. Adab bertamu adalah sangat penting untuk dijaga kerana perkara tersebut adalah merupakan salah satu surahan yang dinyatakan dalam Al-Quran. Pengabaian adab secara tidak langsung menunjukkan pengabaian kepada agama dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Adab bertamu adalah sangat penting kerana tanpanya maka hilanglah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan hilanglah juga perasaan kasih sayang di antara manusia. Apabila hilangnya kasih sayang di antara manusia, perkara tersebut akan menyebabkan seringnya berlaku pertengkaran dan permusuhan.